Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس شاه أو كما قال. Hadis rawahu Tirmidzi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata tahadau, Nabi kata rajin-rajinlah ataupun ringan-ringanlah tangan kita untuk bagi hadiah dekat orang. Fa innal hadiyah tudhibu waharas sadr. Kerana kalau kita bagi hadiah kepada sama-sama kita ini, dia akan menghilangkan sifat dengki dan juga sifat iri hati. Nabi suruh kita ni kalau boleh dengan jiran tetangga, dengan orang yang berdekatan dengan kita ni, ringan-ringankan tangan. Bukan apa, kita hidup dalam masyarakat, cerita dia macam tu. Nabi dia hidup dalam masyarakat. Nabi duduk dalam masyarakat Mekah, Nabi duduk dalam masyarakat Madinah. Macam mana Nabi nak dakwah, ini di antara salah satu strategi dakwah. Dakwah ni apa tuan-tuan? Dakwah ni berkawan. Kita nak berkawan dengan orang macam tu lah. Dekat kita duk jumpa, duk bagi salam apa semua, yang tu tak apa nak rapat lagi. Sebab bagi salam ni kadang-kadang atas motor selisih boleh bagi salam. Tapi kita memberikan sesuatu. Kita balik kampung, kok di kampung ada buah dokong lebih-lebih ke apa, gabuh dalam kereta apa sikit, duk teringat ni dekat jiran tetangga. Lepas bang sebungkuih bagi kat dia. Tak kisahlah jiran tu makan sekali dia berangin satu badan ke apa ke, dia bagilah ke orang lain. Macam itulah. Bukan apa saja masyarakat tau. Sebab apa tuan-tuan sekalian, kita bukan tengok waktu kita bagi tu, tapi kita tengok ke depan. Ke depan ni apa? Nabi kata bila buat macam tu, orang akan menghargai kita. Bila orang hargai kita, Nabi kata tudhibu waharas sidra. Nabi kata benda ni dia akan menghilangkan rasa dengki, rasa prasangka buruk, rasa nak sembang tak elok tentang kita ni. Benda ni akan hilang. Bila ada orang main duk cerita tentang jiran kita, dia ni bagus, dia rajin duk bagi, kalau dia buat apa-apa dia akan bagi rumah kita sikit, ataupun dia nampak
anak kita nak pergi mengaji, perlukan sikit duit, dia nanti akan bantu. Dia tengok kereta kita pun lama tak berjalan, dia main tanya pasal apa. Kita kata kereta rosak. Oh rosak pasal apa? Dia kata karburator dia orang curi. Kan kereta karburator orang curi. Oh lepas tu Nabi macam mana nak tak apa kereta saya ada, pakai lah kereta. Tuan-tuan, macam tu aja yang kata hidup kita ni. Tiba-tiba ada orang cerita tentang kita, entah dia pi kenuri mana-mana. Tuan-tuan sekalian, orang tanya kita ni mai daripada mana ni? Kita mai daripada Guak mana? Guak Cepedak. Ada Guak Tun Said. Oh dia kata ada Guak Tun Said tu. Ada. Dia kata oh dia kata saya teringat ada satu kawan sekian-sekian, nama sekian-sekian kenal. Allah dia tahu tak kenal, sebelah rumah saya. Oh dia macam mana? Okey kaduk sana. Dia okey. Dia saya orang sini. Tahu kata dia ni bangsa mai sini kata. Allah kata dia ni dulu. Dia mula buka cerita. Dia ni dulu jin pun tak boleh lintas. Oh dia buat gitu. Kita pun dengar-dengar, tak apalah Haji, nampak tak? Sebab apa? Sebab kita tahu kata kawan ni bagus dengan kita apa semua ni, dia akan cuba tutup segala keaiban kita. Kita kata tak apalah, soal jin tak boleh lintas itu pasal waktu tu lampu isyarat tak ada, sebab tu jin tak boleh lintas. Kan? Itu cerita lama je, sorok sembang. Kata, oh, tuan-tuan nampak tak? Allah Ta'ala secara tak langsung Tuhan tutup. Yang tu aja. Dan kata Nabi SAW, wala tahqiranna jaratul li jaratiha, dan janganlah kamu memandang rendah terhadap pemberian seorang jiran kepada jiran yang lain. Walau syiqqa firsin syah, walaupun hanya sepotong kulit kambing. Nabi kata maknanya sikit. Orang yang bagi dekat kita, kita jangan pandang benda tu kecil. Kita jangan pandang benda tu tak ada apa. Kita bagi pun sebekas kecil. Kan, satu mangkuk tu dia buat laksa, dia bagi main kat kita Allah semangkuk tu. Dia tak tahu kata di rumah ni 3 ekor gajah punya duk ada. Makan semangkuk ni dia kata nak rasa apa baik suruh bagi. Jangan tuan-tuan, jangan. Pasal apa? Pasal agama tak bagi. Kalau kita buat macam tu, bersedialah untuk kita pun orang akan kata macam tu. Maknanya apa? Hak sikit ni, kadang-kadang bila kita bersyukur, kita nak bersyukur tahu mana? Kita bersyukur korang-korang kita ni rasa diri dihargai. Kata walaupun aku duk bau kuah laksa dia, kuah laksa ayam lah ni, bukan laksa ikan. Laksa ikan zaman dulu ni laksa ayam. Dia kata kuah laksa ayam aku duk bau. Dia kata alhamdulillah boleh semangkuk pun kira cantik lah. Kan pakai duk rasa seorang semulut, kira okey lah. Kan dia kata teringat juga dia kat kita. Yang tu tuan-tuan, nak bagi yang tu, nak bagi ada hubungan yang baik. Agama dia nak tengok macam tu. Dia tak mau jadi masalah. Dia tak mau jadi duk cerita kok luak. Kita duk pergi cerita kok luak kata oh jiran ni, oi dia rajin masak. Sagi bau ikan tamban, sagi bau dengan pekasam, lepas tu esok pula bau macam-macam duk bau tu. Orang tanya kita duk bau saja ke? Tak sampai. Dia tak nak sampai. Bau je yang sampai rumah kita ni. Nampak? Dia jadi tak cantik. Agama tak mau macam tu. Tak mau ada sifat hasad dengki, sifat tak puas hati kat orang. Agama suruh tutup. Suruh tutup tuan-tuan sekalian. Dan apabila kita pergi bagi kepada orang pun, jangan kita rasa benda yang kita nak bagi tu kita rasa sikit. Jangan. Nabi tak bagi macam tu. Orang main rumah kita bawa keluar biskut Pak Sagi bagi dekat dia dengan TO kosong. Rasa malu nak bagi biskut Pak Sagi. Pasal apa? Pergi rumah dia hari tu dia dengan siap dengan nasi minyak lah apa bagi kat kita. Jangan rasa macam tu. Hak mana duk ada, hang mampu bagi hak tu, hang nak bagi hak tu, ikhlas kan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bagi biskut Pak Sagi dekat orang, kita duk ingat benda tu kecil. Rupanya kawan tu dia kata Allah, dia kata aku duk tunggu biskut Pak Sagi ni, dia kata ni. Hang tahu tak satu pekan pala batas aku duk pergi semua nasi kandang lah dengan minyak lah pak. Biskut Pak Sagi ni juga aku boleh makan. Allah seronok. Tuan-tuan nampak lah. Kan? Habis dah sebungkus, minta lagi kat kita pula. Yang tu yang jam.
Ada lagi. Kata Allahu Akbar. Tuan-tuan, kadang-kadang macam tu. Kita pun rasa besar hati. Itu agama. Dan nampak tak, agama ni dia cukup cantik. Dia ajar sampai tak tu. Dia tak mau bagi kita ni duduk bermasam muka, duduk berhasad dengki, duduk buruk sangka sama-sama kita. Dalam hadis yang lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala rajul ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala sallallahu alaihi wasallam hiya finnar. Qal ya Rasulullah, inna fulanah yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa in tasaddaqu bil athwar min al aqid wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya fil jannah atau kama qal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Hurairah dia kata, Nabi SAW satu hari ada orang mai jumpa Nabi. Nabi terserempak dengan satu orang laki-laki. Laki-laki ni sudah bertanya Nabi, ya Rasulullah, inna fulanah. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tanya satu soalan. Dia kata, di kampung saya ada fulanah. Fulanah ni maksud ada satu perempuan yang dia ni tuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Dia ni memang orang kenal dia. Orang kenal dia ni dengan dia ni cukup banyak semayang sunat. Oh, dengan semayang sunat dia rajin buat. Orang duk kelam kabut nak balik dah apa semua, dia duk buat bak dia tak habis lagi. Orang duk kelam kabut mai apa semua ni, dia duk buat qabliyah ni, yang kata perempuan ni. Dan dia juga terkenal dengan banyak puasa sunat. Tadi semayang sunat, puasa sunat. Wa sadaqatiha, begitu juga dia terkenal dengan ringan tangan. Habang bila apa pun habang kata ni hajah, maklum ada orang nak minta derma apa sikit, dia kata nak ambil, dia bagi. Dia tak bawa duit main surau pun, dia tunggu sat, dia balik rumah dia ambil. Yang kata bagus ni, dengan makan apa rajin dia buat makan, dia nanti akan bagi ke orang. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Cuma satu je perangai yang tak nak cantik yang ada dekat dia ni. Apa dia? Dia ni selalu duk bagi sakit hati orang. Tuan-tuan, yang ni bahaya ni. Walaupun semayang bagus, walaupun puasa dia sunat bagus, walaupun kaki sedekah, tapi mulut dia, bila dia bercakap, dia bagi terentak hati orang. Dia kira duk jadi duri dalam lipatan dalam masyarakat, duri dalam daging kepada masyarakat, duk jadi gunting dalam lipatan. Ada saja cerita yang menyakitkan hati orang yang keluar daripada mulut dia. Orang kata dia ni bagus dah, tapi tang tu satu ya. Tang mana? Tang mulut tu. Dia kalau nak bercakap, dia kira pelepas. Dia tak kira hati orang, dia tak kira siapa yang dia bercakap, dia tak kira. Tuan-tuan, jaga elok-elok. Walaupun hadis ni ditujukan kepada orang perempuan, tapi orang lelaki pun sama, mulut lebih daripada perempuan ada. Kan? Nabi kata apa? Bila orang tanya macam ni, Nabi kata hiya finnar. Nabi bagi sikit je. Nabi kata kalau macam tu, dia ni akan berada dalam api neraka. Oh tuan-tuan, berat tuan-tuan ni. Dia bukan ringan kecil punya orang. Pasal apa ada dalam api neraka? Pasal orang yang tersentuh dengan mulut dia yang tak jaga hati orang ni, sudah pastilah doa yang tidak baik orang sampaikan kepada dia. Bila orang cerita tentang dia, orang kata dia ni bagus dan sebagainya. Bagus lah, tak kena kat hamba ni, kami ni duk hadap dia ni. Oh, dia boleh pergi jajah cerita kita ni, bukan satu guang. Dia kata, no, satu daerah kepala batas semua tahu cerita kita ni. Mulut dia. Tuan-tuan. Kata dia bagus ni dengan puasa apa semua. Puasa dia kata, tapi mulut tak puasa. Dia pergi tu. Tak ada semayang sunat mangkit tengah malam. Memanglah tengah malam dia tak katalah kau orang pasal dia seorang-seorang. Cuba yang ada waktu siang tengok. Dia kata kat orang. Tuan-tuan, saya sebut ni bukan nak kata kat siapa, tapi hadis ni. Jadi kita jumpa hari ni, kita baca ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kawan ni dengar pun, dia tanya pula Nabi, ya Rasulullah, fa inna fulana, ada satu lagi perempuan saya nak tanya, yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Ada satu lagi perempuan, dia ni semayang dia ni biasa-biasa saja. Maknanya hak semayang fardu dia buat bagi cantik, sunat dia tu dia buat biasa, taklah over sangat. Maknanya dia buat sunat qabliyah ba'diyah, tengah malam kadang-kadang dia mangkit, kadang-kadang dia tak mangkit, macam tu dia ni. Dan puasa dia pun puasa biasa. Dia bukan puasa yang ada tiap-tiap bulan Isnin Khamis dia nanti akan puasa. Dia kalau ada hari-hari yang disunatkan puasa, hari kebesaran Islam, disunatkan puasa 9 Muharram, 10 Muharram, Zulhijjah apa semua, dia ambil yang tu aja dia ni. Dan juga sedekah dia ni, sedekah dia ni pun biasa aja. Dia tak macam kawan nak nombor satu tadi ni. Wa innaha tasaddaqu bil aswar, dia ni sedekah yang sikit, tetapi la tu'zi jiranaha bilisaniha, dia jaga mulut dia. Mulut dia cukup jaga. Dengan orang dia sembang elok, dia tidak menyentuh perasaan orang, dia tak ada hasad dengki kepada orang, dia tak ada iri hati kepada orang, dia jaga benda tu. Walaupun amalan dia ni amalan biasa. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah. Nabi kata dia adalah calon ahli syurga. Oh tuan-tuan, tuan-tuan jangan dengar hadis ni pula kata tak apa, aku tak mau mangkit tengah malam lah ya. Dia kadang macam tu ya. Dia kata aku duk baca Quran banyak, dengar-dengar macam tu. Dia kata masuk pergi neraka tu sah. Dia kata aku tak baca Quran. Lepas ni bukan pi pusing pikut tu. Maksud dia apa? Hak banyak tu cantik teruskan. Cuma kalau ada silap ataupun ada kurang ke mana-mana, tampung kurang tu dengan apa? Dengan kita berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada hadis ni apa tuan-tuan? Yang kata bahaya lidah kita ni, kalau kita tidak kawal dia boleh menyebabkan satu barah yang besar dalam masyarakat. Jaga dengan lidah kita ni. Dan yang kedua, kita cuba perbaiki yang kata amalan ibadah kita dengan sempurna. Kadang kita doa rasa betul apa yang kita buat. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada benda yang salah yang kita sudah terlepas pandang. Jadi kita muhasabah tengok, apa aku buat ni betul tak betul, dengan cara aku apa semua ni, kurang-kurang benda tu akan menjadikan diri kita lebih berjaga dengan benda-benda yang dikatakan dosa ni. Kesimpulan yang ketiga, kita jangan pandang dosa tu kecil, jangan. Tetapi kita pandanglah kepada siapa kita lakukan dosa tu. Yang kata dosa ni kecil ke besar ke, maknanya hang buat kepada Allah, benda tu kira besar. Jangan duk nampak Allah benda kecil ya pun. Kata Allah nak cerita sikit tentang dia ya pun takkan tak boleh. Jangan duk pandang macam tu. Dan kesimpulan yang terakhir, kita cuba jadikan diri kita orang yang terbaik daripada segi akhlak kita dan juga daripada segi ibadah. Ibadah cantik lah, rajin duk main ke surau, rajin duk semayang, rajin duk puasa, rajin duk sedekah. Akhlak ni pun bagi cantik juga. Biar sesuai dengan ibadah kita, barulah kita ini akan menjadi orang yang akan dijamin oleh Nabi SAW akan syurga dia insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka kitab tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan, kita duduk dalam surah Ali Imran. Malam ni kita akan tengok surah Ali Imran ayat 120. Muka surat 132. Muka surat 132, 7 baris daripada bawah. Muka surat 132, 7 baris daripada bawah. Tuan-tuan kira 7 baris daripada bawah. Jumpa nah? Kuliah kita yang lalu pada 2 hari bulan 9 2023. Okey, betul. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kan Allah taala berfirman,
in tamsaskum hasanatun tasukum. Dan jika mengena akan kamu nikmat seperti menang dan rampasan, nescaya menjahat ia akan mereka itu. Tuan-tuan, ayat ni cerita apa? Ayat ni cerita tentang kita kena berjaga dengan orang yang menjadi kawan rapat kita. Allah Ta'ala suruh kita jaga orang yang menjadi kawan rapat. Jangan cerita benda-benda rahsia kepada dia. Jangan terlampau rapat, terlampau kelus sampai kita cerita habis-habis semua dekat dia. Jangan. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kawan hak rapat ni dia boleh jadi lawan yang rapat. Maksud dia macam tu. Tambahlah kita tak tahu situasi lah ni. Kita kata dulu duk berkawan cantik apa semua, tiba-tiba hari ni jadi lawan. Dulu duk berlawan apa semua, tiba-tiba hari ni jadi kawan. Benda kita dah cerita semua kat dia dah. Habis. Tuan-tuan, dia akan menjadi anak panah yang akan tikam kita balik. No? Khususnya kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik. Dua ni, Yahudi munafik ni dia panggil lebih kurang sama, tuan-tuan sekalian. Lagi dia akan cerita kepada kita pula tentang bagaimana cerita golongan munafik ni yang berjaya mempengaruhi tentera-tentera Islam untuk tak keluar perang Uhud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam ayat ni dia nak abang-abang kat kita. Dia nak cerita orang yang dengki, orang yang dalam diri dia ada perangai hasad dengki ni. Orang ni macam mana? Allah Ta'ala kata, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika mengena akan kamu nikmat. Mengena ni maksud apa? Jika kamu dapat nikmat, maknanya kamu dapat satu benda yang berharga. Kan? Kita dapat cucu ke, ataupun kita dapat naik pangkat ke, ataupun kita dapat tak tahulah benda-benda yang seronok, benda-benda berita baik, good news main kepada kita ni. Tuan-tuan, bila jadi macam tu, dia kata di sini, jika mengena akan kamu akan nikmat, kalau kita dapat nikmat seperti kemenangan dan juga rampasan. Maksud rampasan ni maksud apa? Maksud dia ramai orang duk main sokong kita. Nescaya menjahat ia akan mereka itu. Maknanya depa ni susah hati. Kan orang yang hasad dengki kat kita, dia pening kepala, dia tak boleh nak lena. Tuan-tuan sekalian, orang yang dengki kepada seseorang, tiba-tiba dia dengar pula kawan ni, kata dia ni dapat apa, dapat pingat pula. Kata pingat apa? Tak tahu, pingat padi padahal ni pingat padi apa tu. Oh ya ke? Aku tak tahu pun. Dia kata tu dia lah hang duk berkawan dengan dia lama, dengar kata kau ni dapat pingat padi, dia ni tak boleh lena seminggu. Tak boleh lena, duk sakit kepala, duk fikir macam mana dia boleh dapat. Dia kata, aku ni ejen racun. Dia ni ejen racun terbesar. Duk pergi supply racun merata apa semua. Dia tak ada nama di peringkat PPK. Kan? Di peringkat peladang tu. Tak ada. Dia tak dapat apa. Oh, kacau tuan-tuan. Jenis macam ni. Dia tak boleh. Di kalangan kita pun ada jenis-jenis macam tu. Bila dia tengok peta kawan, dia kira nak ambil padi lah. Pasal duk nampak tik mesin duk ada lagi. Kan? Kalau ambil padi lebih, dia tengok pasal apa dia ni dapat lebih pada aku, pasal apa aku dapat sikit. Tak kena ni, tang mana silap dia. Formula tu aku ambil dekat dia. Dia suruh duk buh racun ni, aku pun buh racun ni. Dia duk suruh buh padi benih ni, aku pun duk buh ni. Tapi dia dapat lebih, aku dapat kurang. Ni sudah melanggar batasan. Dia mula duk keluar macam-macam. Pasal apa jadi macam tu? Dia main. Oh tuan-tuan, pasal apa? Dengki. Yang tu yang kita tak mau tu. Dan perangai dengki ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tuhan kata apa? Tuhan kata jenis mereka ni, kalau tengok kamu dapat nikmat, kamu diberi good news, berita gembira, mereka tak senang duduk, mereka tak boleh duduk. Mereka akan cari cara untuk nak buat kamu jatuh. Bukan takat tu, mereka akan hasut sana sini bagi gambaran yang buruk kepada kamu. Dia akan pergi cerita benda-benda buruk atau apa nak kena kat dia ni. Patutlah pun dia dapat. Hang tengoklah macam mana ngam dia dengan pengurus. Dia pergi kat tu pula. Aku tengok itu berapa kali dah kawan tu duk belanja laksa tu dekat Titi Mukim. Kan ada cendol dengan laksa tang tu satu tu. Aku duk nampak dia duk makan sekali. Dapat kat. Tuan nampak tak? Saja dia pergi reka cerita untuk apa? Untuk nak bagi orang percaya yang dia tu buruk dan dia rasa puas hati. Baik, jahanam orang yang macam ni. Dan firman Allah Ta'ala, wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Yang ni yang dia mau ni.
Dan jika mengena akan kamu oleh kejahatan, makna dia kalau mai kepada kita benda rugi, seperti kalah dalam perang dan juga kemarau, maka suka mereka itu. Kan, kalaulah kita ni dapat bad news, dia kira orang putih lah, tak ada Putrajaya lah ni, entah sekalian dia kena orang putih kan, sembang dengan mereka pun habis-habis kuliah. Dia tahu ustaz, you dia panggil saya pun nak nak sebut ni duk merasa telinga serbangan meleleh turun, tak apa nak seperti sembang. Tahu ustaz, you cakap ni tak ubah lorak you kemai tahu sekalian. I see. Kita pun nak pi tak apa nak berani. Kata dia kata IC, dia pi ICU ni mampu saya. Kan? Jadi risau ya. Jadi itulah kita kena orang putih tu sikit. Baik, dia kata apa di sini? Dia kata wa in tusibukum sayyi'ah, andainya kamu tu ditimpa dengan benda yang tak elok. Dia nak macam tu. Kalau kamu rugi, kalau kamu dapat benda yang tak baik, maka dia yafrahu biha. Yafrahu ni maksud apa? Dia farah, dia farhan. Farhan ni maksud apa tuan-tuan? Maksud seronok. Kan dia syok. Walaupun dia main kat kita, Allah dia tak sabang banyak-banyak lah. Depan ni dia dah buat muka sekupang 3 kupang ya. Belakang tu dia renyih tuan-tuan sekalian. Dia kata aku puas hati. Pasal apa? Pasal dia tu dapat sikit daripada aku, padan muka dah. Yang ni aku duk tunggu ni. Tuan-tuan, jangan, kalau ada sifat yang macam tu, maknanya kita dengan orang Yahudi, dengan orang munafik sama lebih kurang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala pun dia pujuk balik kawan yang sabar ni, kawan yang kena macam-macam ni. Tuhan kata apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Dan jika kamu sabar, maknanya ada dua. Tuhan bagi satu ni kepada orang yang dalam diri dia nak dengki kat orang. Tuhan kata sabar, jangan buat benda tak elok ni. Sabar, kita tahan sabar. Dan juga orang yang kena dengki, dia pun sabar juga. Dan jika kamu sabar dan kamu takut akan Allah, makna dia kita pegang kuat. Makna kita kata apa? Kita kata apa pun, kalau orang nak dengki pun kat aku ke apa semua ni, aku tak boleh nak lawan, aku tak boleh nak balas balik. Aku hanya ada Allah. Kita pegang itu sudah. Aku ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang aku dapat ni pemain daripada Allah. Kalau hang tak suka ke aku, hang nak penayang aku, hang nak khianat aku ke apa semua, yang tu terserah bagi ke hang. Kalau Allah Ta'ala izin, kalau Allah Ta'ala redha, aku dapat khianat hang tu. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izin, aku tak dia apa. Kita pegang macam tu. Sebab Tuhan kata apa? Tuhan kata wa in tasbiru, kalau kamu sabar kepada Allah, wa tattaqu, dan kamu pegang betul-betul kepada Allah Ta'ala, la yadurrukum kaiduhum syai'ah, tiada mudarat akan kamu daripada mereka sesuatu pun. Makna apa? Tak dapat mudarat apa. Jangan bimbang doktor sekalian. Kadang kita tak boleh benda tu, betul tak? Kita tak boleh dengar. Kan kita duduk dengar kawan tak puas hati apa semua ni, Allah, biasalah kita hidup masyarakat ni. Kan dia duduk pergi cerita ke orang, duduk pergi canang benda-benda tak cantik main kat kita tu, main di telinga kita tu. Walaupun kita ni duduk pepak sirih, duduk pepak sambil pipi pun duduk herot, tak apa, biasa, Nabi pun kena. Walaupun duduk pipi, duduk herot macam tu, tapi dalam hati ni, dia ni kalau jumpa kat aku, dia tahulah yang kata buah siku aku ni tajam tak tajam. Dia tahu ada perasaan yang macam tu. Tuan-tuan, serah kepada Allah Ta'ala benda tu. Tak bagi mudarat pun. Orang kata kat kita pun, orang dengki kita pun, tak ada apa pun, tak ada mudarat apa pun. Kita pegang yang tu sudah. Innallaha bima ya'maluna muhit. Dan Allah Ta'ala kata apa? Bahwasanya Allah Ta'ala dengan barang yang beramal mereka itu meliputi, maka membalas ia akan mereka itu. Jangan bimbang, serah kepada Allah. Boleh tak? Apa jadi kat kita ni, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tahu semua. Yang kata perancangan mereka, apa yang mereka nak buat ni, semua Tuhan tahu. Jangan bimbang tuan-tuan. Tuan-tuan pun rajin duk baca dalam surah apa? Surah Yasin. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tuhan kata apa? Fala yahzunka qawluhum. Jangan kamu peduli, jangan kamu duk bersedih dengan mulut-mulut depa ni. Kan? Allah Ta'ala kata fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tuhan kata kami tahulah benda yang dirahsiakan oleh depa, benda yang ditunjukkan oleh depa. Tuhan tahu semua ni. Serah kepada Allah Ta'ala.
Kan jangan kita duk serabut kepala, orang tak puas hati, ada orang duk khenat kita. Jangan. Yang pergi kat depa lah. Dia nak buat apa pun serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada guna untuk kita nak membalas ni tuan-tuan sekalian. Tak ada guna. Pasal apa duk jadi racun dalam masyarakat ni banyak yang kata orang Islam ni. Tuan-tuan, orang Islam ni macam tu. Memang sedaya upaya yang kata setan. Kita ni berhadapan dengan banyak musuh. Antara dia orang yang bukan Islam pun, mereka pun tak puas hati kepada kita. Tak puas hati. Tapi cara tak puas hati itu macam mana? Mereka tak tunjuk melalui mereka tu tak puas hati. Tapi mereka duk tunjuk melalui apa tuan-tuan? Melalui orang Islam sendiri yang bermusuh dengan kita. Hari ni tuan-tuan, yang di Malaysia ni, yang duk bergaduh sama-sama ni, siapa dia? Islam dengan Islam. Orang bukan Islam, dia duk tengok kat tepi ya. Dia kira duk korek main aja, ataupun dia lempar pergi satu isu mereka kita. Kita duk bergaduh sama-sama Islam ni. Depa kira cuci tangan ya. Kan depa lempar pergi kita biar pergi. Depa duk belaga sama-sama. Dia macam tu aja. Dia serupa dengan orang bukan Islam ni macam penjaga ayam apa orang panggil? Ayam belaga ke apa. Hak orang Islam sama-sama ni ayam jantan, kau ni ayam jantan. Dia lempar pergi dalam satu kandang tu, dia punya duk angkat sabung dua-dua ekor ni duk bergaduh. Hak di luar ni kira duduk tepuk kompang ya. Dan yang tu yang kata orang bukan Islam ni. Jadi jaga elok benda-benda yang macam ni yang boleh merosakkan. Takat sikit-sikit ada perselisihan, yang tu benda biasa kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tu 120 ayat seterusnya. Firman Allah, wa idh ghadawta min ahlik tubawwi'ul mu'minina maqa'idu lil qital. Dan sebutkan olehmu wahai Muhammad. Yang ni dia masuk satu cerita pula macam mana perangai hasad dengki. Perangai hasad dengki dalam golongan orang Islam sendiri yang merugikan umat Islam. Apa dia contoh dia? Contoh dia adalah peristiwa Uhud ni. Dia nak cerita tentang peristiwa peperangan Uhud. Bila berlaku tuan-tuan peristiwa Uhud ni? Dia berlaku dalam bulan Syawal. Uhud ni berlaku ni pasal apa? Hasil daripada comeback ataupun daripada tindak balas balik tentera musyrikin yang kalah dalam peperangan Badar. Dia berlaku dalam bulan Syawal. Lepas berlaku dalam bulan Syawal, Badar berlaku dalam bulan apa tuan? Ramadan, bulan puasa. Depa dah kalah teruk dalam bulan Ramadan tu. Lepas tu selang tak ada nak raya apa semua, umat Islam tak ada nak menyambut hari raya dengan seronok apa semua. Depa dah mula duk attack orang Islam dah. Maka berlakulah yang dikatakan peperangan Uhud. Tuan-tuan kalau pergi umrah, nanti mereka akan bawa pergi di Bukit Uhud. Di sana tu dia ada satu perkuburan, ada datang tu dia akan baca siapa nama-nama syahid di Uhud tu. Lepas tu ada satu bukit Uhud, kita pun naik dengan selfie apa semua bagus, hantar mai ke kampung ni. Lepas tu kita akan tengok satu peta, dia akan cerita macam mana tentera Islam masuk kok mana, tentera memanah duduk tang mana, apa jadi dalam tu. Kita duduk tengok sambil ayat liok duk turun meniti tang dahaga pasal panas. Kita duk tengok yang mutawih duk cerita kat kita ni, depa kita pun duk angguk lagu tu, balik main lupa. Yang tu orang tanya pi Uhud nak kata pi kata ni gambarnya duk ada. Orang dia kata ni mutawih tu duk cerita. Dah tengok di gambar tu nampak macam angguk dia duk cerita apa? Dia kata duk cerita gambar. Habis tu ayat tu duk cerita gambar. Dak gambar apa? Duk cerita gambar Uhud. Gambar Uhud dia kata begitu. Dak Uhud tu apa dia? Dia terus tanya tampak yang tu ya lah sekali ayat dia yang tu ya. Tanya banyak kubur menyepak ikut. Dia pun lupa tuan sekalian. Orang pergi umrah dia pun lompat pergi yang tu ya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala. Firman Allah Taala, saya ulang sekali lagi ayat, wa idh ghadawta min ahlik tubawwi'ul mu'minina maqa'idu lil qital. Dan sebutlah olehmu wahai Muhammad, ketika berpagi-pagi engkau ya Muhammad. Berpagi-pagi ni maksud apa? Ketika engkau sedang bersiap siaga ataupun bersiap-siap. Tulis bawah tu. Pagi-pagi ni maksud duk siap sedia dah. Ketika berpagi-pagi engkau ya Muhammad daripada ahli engkau, daripada Madinah. Maksud dia apa? Dengan tentera untuk nak standby, nak turun pergi ke Uhud. Dan engkau atur akan segala orang-orang mukminin bagi segala tempat duduk untuk berperang masing-masing di tempat ketika mana peperangan Uhud. Nabi duk atur tuan-tuan sekalian. Nabi ni, yang kata Nabi ni, apa benda dia tak buat yang kata Nabi ni?
Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Tuhan kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah ni contoh tauladan yang baik, yang sempurna. Semua ada posisi Nabi ni. Nabi sebagai seorang ketua tentera, Nabi pernah jadi. Nabi sebagai ketua negara, Nabi pernah jadi. Nabi sebagai ketua imam di masjid, Nabi pernah jadi. Nabi sebagai makmum pun Nabi pernah jadi. Tuan-tuan, bila jadi Nabi, jadi makmum ni bila? Ketika mana Nabi sakit nak menuju kepada wafat. Kan waktu tu Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar supaya jadi imam. Satu hari Nabi keluar daripada bilik dia waktu subuh. Nabi keluar, lorong dia tak mana tuan-tuan? Lorong dia di antara Raudah. Raudah tu di antara membar nak naik tu khatib duk baca membar Masjid Nabawi tu, antara tu dengan makam Nabi. Tepi membar tu, itulah lorong yang Nabi selalu duk keluar daripada rumah dia untuk menuju ke masjid. Nabi akan keluar kat tu. Satu pagi Nabi dah tak larat dah. Nabi keluar dipapah oleh dua orang sahabat Nabi. Seorang bernama Bilal, satu orang bernama Al-Fudail. Duk papah Nabi SAW. Nabi tak larat dah. Bila Nabi masuk, sahabat dah siap dah mula semayang dah. Sayyidina Abu Bakar pun dah angkat takbir dah, Allahu Akbar, kira nak mula baca Fatihah lah apa semua ni. Tiba-tiba nampak Nabi masuk. Sayyidina Abu Bakar dia ghostan ke belakang. Tuan-tuan, rupanya ada, boleh lagu tu. Dia ghostan ke belakang untuk Nabi take over, yang kata imam ni. Boleh lah tu. Kita tengah duduk sembahyang, tiba-tiba imam main, kita pun ghostan belakang bagi imam masuk. Kita tak pernah buat lagu tu. Kita buat lagu tu pening nonton orang. Kan kita duk tunggu mana tu imam ni, tiba-tiba kita pun semayang duk nampak aku cermin tapi lah dia bertutup dah tu. Kan dulu nampak tu imam berlaku duk panggung kepala dia, kata imam main dah cantik, dia pun pelan-pelan duk menapa, duk ghostan kat belakang. Hak duduk makmum belakang dia kata, pasal apa dia ni ghostan main kot ni. Kan dia pun duk jadi, kalau dia ghostan aku nak pergi tahu mana, dia duk fikir lagu tu pula. Dia ghostan aku nak pergi tahu mana ni. Sebab duk nampak tu imam duk main lah. Tu imam pun boleh ambil masuk. Tapi Nabi SAW ketika itu Nabi mengisyaratkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar turihkan sembahyang. Abu Bakar pun turih sembahyang, dia pun turih. Bila turih, Nabi duduk tang mana? Nabi duduk sebelah Abu Bakar. Rupanya tuan-tuan, sebelah tu imam pun tuan-tuan boleh duduk. Kalau soft kita ni dah tak ada orang lah. Kan, mana nak tahu satu hari ni tengok penuh ni yang kata surah buat Tuan Syed ni tak ada. Kita dah main lewat. Nak sembahyang atas tangga pun orang pakai duduk sembahyang baru turun bagus. Kami ada baru sejadah atas tangga. Dia fikir nak sembahyang tang mana ni, nak sembahyang langkolah leceh pula kita ada ayam. Kan lepas tu buat macam mana? Dia pun naik duduk parti, tengok sebelah tu imam duduk ada. Dia pun pergi parking sebelah tu imam. Tak ada masalah. Tu imam pun janganlah dia tengok dan dia pergi sigong pula. Kata apa pasal dia parking ni? Orang hak makmum di belakang pun jangan dia buat terkejut pula. Dia ni dah lambat lepas tu pergi parking depan tu imam, mana boleh duduk langkah kami apa semua, sepatutnya kena duduk belakang lah. Tak ada. Kalau orang mengaji, dia akan biarkan saja. Pasal apa? Pasal Nabi SAW pernah semayang sebelah Sayyidina Abu Bakar. Waktu tu belakang ni sahabat lah semayang ni. Nabi semayang sebelah tu. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan buat muka jegil lagu tu, buat macam tak biasa. Siapa? Kan saya pun risau dia buat jegil lagu tu, betul ke dia ni? Betul ke dia jadi lagu tu pula? Kacau lah. Orang duk habang hadis Nabi, dia buat betul ke dah? Kan tuan-tuan. Jadi Nabi pernah menjadi makmum. Nabi pernah menjadi bapa. Nabi pernah menjadi seorang anak. Tuan-tuan, tang mana posisi Nabi ni? Jadi tuan-tuan duk bertanya ustaz, nak tanya sikit tadi ni, ustaz duk habang dalam kuliah. Kadang-kadang soalan nakal dia main kat ni, waktu duk kena teh, waktu kena kopi kosong ni. Ustaz tadi ustaz duk kata ni, Nabi pernah buat mesin padi tak? Dia tanya tu pula. Banyak soalan yang boleh tanya. Dia tanya Nabi pernah buat mesin padi. Memang nak lena dalam kebong semua dia ni. Kan, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Tuan-tuan, Nabi pernah jadi ketua perang, jeneral perang dalam peperangan Uhud. Nabi dah hantar apa semua dah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim. Dan Allah Taala itu Tuhan yang amat mendengar perkataan kamu, lagi amat melihat kelakuan kamu. Makna dia Nabi doa atok apa semua tu jangan bimbang, semua tu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 1000 orang laki-laki, melainkan 50 orang. 50 orang ni siapa? Depa ni yang ditugaskan untuk berada di atas bukit Uhud.
pasukan pemanah mereka ni. Nabi suruh 50 hampa duduk atas tu. Hampa jangan turun-turun. Nabi habaq ni, dia akan cerita nanti. Dan turun ia dengan Syuaib pada hari Sabtu 7 Syawal. Hari Sabtu 7 Syawal. Maknanya benda tu berlaku dalam bulan Syawal. Dia kata tahun ketiga daripada hijrah. Maknanya Nabi dah duduk di Madinah. Tahun kehijrah daripada tahun ketiga daripada hijrah, Nabi duduk ada di Madinah dah. Dan jadi belakangnya dan askarnya kepada Uhud. Maknanya semua pakat duk pergi ke kawasan Uhud itu. Dan sama akan saf mereka itu, dan menduduk akan segala yang memanah di kaki bukit Uhud. Dan jadi amir di atas mereka itu adalah Abdullah bin Jabir. Kan ada salah seorang yang menjadi ketua waktu itu, Abdullah bin Jabir. Dan sabda ia, kata Nabi SAW, Nabi kata, kuat olehmu daripada kami dengan anak panah, supaya tiada datang mereka itu daripada sebelah belakang kami. Dan jangan kamu berubah daripada tempat ini, sama ada menang kita ataupun kalah kita. Nabi dah habaq dah. Nabi panggil mereka 50 orang ni. Nabi kata, hampa standby tau ni, kami tentera ni, kami akan turun bawah ke depan. Jadi hampa duduk atas tu, hampa kira tugas hampa nampak tentera musyrikin meh, hampa tibai, hampa panah mereka ni. Dan Nabi kata apa? Hampa jangan turun, sama ada kita dah menang ke ataupun kita dah kalah, hampa stay atas tu, hampa duduk atas tu, jangan turun. Itu arahan Nabi SAW. Nampak tuan sekalian? Nabi pesan macam tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, idh hammat ta'ifatani minkum aw tafshala. Maka sebutkan olehmu wahai Muhammad juga ketika mencita-citakan oleh dua firqah daripada kamu itu bahawa takut keduanya dan hendak balik ke Madinah, yakni Bani Salamah dan juga Bani Harithah. Dalam 1000 tentera Islam tu ada dua puak daripada Bani Salamah dan Bani Harithah. Mereka ni duk rasa takut, duk rasa 50-50 nak keluar pergi perang ni. Kan pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal duk fikir kita keluar pergi perang, maknanya kita keluar ni, kalau kita selamat kita balik hidup. Kalau kita keluar ni kita tak selamat, kita mati. Bila kita mati, apa nak jadi ke anak bini kita? Bini kita akan jadi janda, anak-anak kita akan jadi yatim, habis semua pekerjaan kita apa semua. Siapa nak buat ni? Siapa nak bagi makan dekat mereka ni? Ni dua puak ni, mereka duk main lagu tu tuan-tuan sekalian, nak keluar pergi perang ni. Walaupun Nabi dah bagi motivasi yang tinggi kepada mereka. Dan tak kala balik Abdullah ibnu Ubay yang munafik dan segala sahabatnya, dan dia berkata, yakni Abdullah ibnu Ubay, dia kata apa? Ini jalan kita hendak bunuh diri kita dan anak-anak kita. Celah-celah tu pula ketua munafik hasad dengki kepada Nabi SAW. Dia sudah cucuk dua golongan ni. Dia pipi, dia kata, ni hampa fikir habis dah kan nak turun pergi perang ni? Dia kata ni, hampa bukan ada anak bini kat kampung kah? Hampa bukan ada kah anak hampa ni bini duk mengandung apa semua ni, bukan ada kah? Hampa tahu tak kalau kita turun ni, kita pergi jadi mati kata ni? Dia duduk fikir, dia duduk racun macam tu. Betul ke hampa nak keluar apa semua ni? Betul ke? Hampa tak kesian ke anak bini balik bila mereka duk mengharapkan kemenangan kita, tiba-tiba yang sampai tu jasad kita yang sudah mati, dengan bini duk teriak, dengan anak-anak duk teriak. Hampa sanggup ke tengok keluarga hampa macam tu? Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa dia ada ni tuan-tuan? Ketua munafik. Pasal hasad dengki dia kepada Nabi, dia sudah kacau. Sedangkan yang kata peperangan ni bukan arahan Nabi, tetapi benda ni adalah satu arahan dan perintah daripada Allah. Kalau daripada Allah, hampa tak mau dengar. Kalau daripada Allah, hampa cuba mengelak. Maknanya apa? Maknanya hampa ni cuba melawan Allah. Dan inilah yang telah disuntik benda munafik dalam diri sahabat Nabi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sudah cucuk tuan-tuan sekalian. Dan kata lagi ia bagi Abi Jabir As-Salmi, dan berkata baginya, aku pinta akan kamu dengan Allah pada Nabi kamu dan diri kamu, jangan kamu tinggalkan tanggungjawab mereka itu, wahai Abdullah ibnu Ubay. Tuan-tuan, salah seorang daripada kelompok mereka ni apa? Bernama siapa? Bernama Abi Jabir As-Salmi. Ada seorang ni, dia ni nampak berani sikit. Dia kata, Abdullah bin Ubay,
Dia kata takkanlah kita nak tinggal Nabi. Dia kata takkan nak tinggal Nabi dengan tentera lain. Kalau kita pakai lari balik main, mana tanggungjawab kita? Kita ni duduk dalam satu masyarakat. Kita ni Islam sama-sama. Kalau dia buat cucuk macam ni, habislah mereka ni. Nak berhadapan dengan berapa orang tuan-tuan? 3,000 orang tentera musyrikin Mekah tu buat tu. Orang Islam 1,000 ya. 1,000 nak lawan dengan 3,000. Maknanya seorang dia akan berhadapan dengan 3 orang. Tapi kalau kita 2 pok kita ni lari balik, mereka tinggal berapa orang? Mati mereka nanti. Benda tu sudah dikacau tuan-tuan. Dalam tu pun ramai sudah ikut Abdullah bin Ubay. Diriwayatkan kata berapa orang ikut tuan-tuan? 300 orang. Maka yang berhadapan dengan tentera musyrikin berapa orang? Hanya 700 orang sahaja. 700 orang saja duduk lawan dengan tentera musyrikin Mekah. Dan dia kata, dan jika kami tahu berperang, nescaya kami ikut akan kamu. Maka tetaplah keduanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada jadi balik keduanya itu. Maknanya apa? Mereka tu tak jadi balik. Hak dua tadi ni, hak 50-50, last sekali mereka follow Nabi SAW. Wallahu waliyuhuma, dan Allah Ta'ala itu wali yang menolong keduanya dan memelihara keduanya itu daripada mengikut orang-orang munafik. Allah Ta'ala dah bagi semangat dekat mereka. Tuhan dah betul hati mereka ni supaya tidak mengikut orang-orang munafik ini. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan atas Allah Ta'ala itu maka hendaklah berserah sekalian orang-orang yang mukmin, yang tiada atas lainnya. Maknanya apa? Kita orang yang beriman serah kepada Allah Ta'ala. Apa nak jadi? Maknanya kita nak keluar pergi perang, kita dah serah dah kepada Allah. Tuan-tuan, macam mana cerita yang kata peperangan Uhud ni? Selepas tu 700 orang duk lawan dengan puak-puak musyrikin Mekah. Waktu tu Abu Sufyan apa semua tak masuk Islam lagi. Bila Islam dah mula nampak macam nak menang, sahabat Nabi yang 50 orang duk atas bukit Uhud tadi ni, tu satu lagi pengajaran apa tuan-tuan? Ikut arahan. Kalau tak dengar arahan, habis dia jadi cacah merbah habis. Depa tengok nampak sahabat, nampak tentera di bawah nak menang dah. Habis dah semua pakat kelang kabut lari dah. Apa semua tentera musyrikin Mekah ni pakat kelang kabut lari dah. Bila nampak Islam mula duduk penuh dekat dataran Uhud ni, hak 50 orang ni 3-4 orang dah tengok kata, kita menang lah ni, jom kita turun. Tuan nampak? Ada hal lain pula kata, Nabi kata jangan turun lagi. Kita dah menang dah, duk tunggu atas ni buat apa? Sekali mereka duk bedak otak apa semua, kita dapat apa kat kita? Dia jadi macam tu. Jadi bila dengar ni tuan-tuan, hak tadi ni duk bagus punya duk pegang anak panah, mai dengar kata depa bedak tak dapat ni, dan simpan anak panah. Turun. Bila turun tuan-tuan, rupa-rupanya tentera musyrikin Mekah masih berada lagi di belakang bukit Uhud. Depa balik sat, depa tengok bukit Uhud tu, depa ni turun, tentera Islam sudah take over bukit tu. Bila take over bukit tu, mereka pula duduk di atas tuan-tuan. Mereka pun payung dengan panah-panah ramai kepada tentera Islam. Kelang kabut pergi habis waktu tu. Tak sangka yang duk ingat ke puak-puak musyrikin Mekah lari dah. Rupanya tak sangka. Mereka pakat main balik. Mereka duk payung dengan panah-panah duk turun main. Sopang ayam hujan punya turun. Kelang kabut pergi habis tentera Islam waktu tu. Yang menyebabkan beberapa sahabat besar mati syahid. Antara dia siapa tuan-tuan? Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa dia Hamzah ni? Pak menakan Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi SAW celah tu pun, Nabi pun kelang kabut celah tu, sampai dia terjatuh dalam satu lubang dekat dengan bukit Uhud tu. Jatuh dalam lubang tu sampai patah gigi Nabi SAW. Lagi jadi kelang kabut ni apa? Ada pula suara provok, suara jahat pula. Dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad mati dah. Mati dah. Habis langsung. Habis hilang punca tentera-tentera Islam tadi ni. Tadi nak pancung puak-puak musyrikin, dengar kata Nabi Muhammad dah mati, hilang punca depa. Tenggelam terus, tak tahu nak buat apa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, di saat itulah Nabi melihat bagaimana pak menakan dia Hamzah yang dibelah dada oleh seorang perempuan yang bernama Hindun. Dia ni isteri kepada Abu Sufyan. Hindun ni dia cukup benci kepada Hamzah. Dia cukup benci kepada Hamzah. Pasal apa? Pasal Hamzah ni pak menakan Nabi Muhammad. Dia benci kepada Nabi Muhammad. Tapi dia tak jumpa Nabi. Dia pergi dekat Hamzah, dia belah dada.
Dia bawa keluar jantung, tuan-tuan, dia tokak jantung tu. Nak abang apa? Nak abang satu penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan juga Islam waktu tu. Dia potong ni, yang kata telinga Hamzah ni dia potong hidung Hamzah. Dia cucuk dengan tali, dia buat kalung, dia ikat di tengkok dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi tak boleh lupa. Siapa yang bunuh Hamzah ni, tuan-tuan? Bernama Wahsy. Ni Wahsy ni. Wahsy ni lah kali dia masuk Islam. Tapi bila dia masuk Islam, orang pihabang kata, ya Rasulullah, ni lah Wahsy. Nabi dengar nama Wahsy ni, Nabi meremang bulu roma. Dia kata, nama ni nama macam familiar. Nama ni macam aku kenal sangat ni. Wahsy. Oh, dia ni lah yang bunuh pakcik aku Hamzah. Nabi tak tengok muka dia. Nabi tak tengok. Pasal apa, tuan-tuan? Bila Nabi tengok dia, Nabi teringat macam mana Hamzah diperlakukan dengan begitu teruk. Hampa dah lah bunuh dia, lepas tu hampa belah dada dia pula, hampa kerat pi habis hidung dia, telinga dia hampa kerat, hampa pemain dia, mayat dia hampa pemain. Nabi tak boleh tengok. Sampailah Wahsy ni dia berasa sangat pasal Nabi tak mau tengok dia, seolah-olah macam Nabi tidak memaafkan dia. Tuan-tuan, apa yang Wahsy ni buat dalam perang Yamamah? Wahsy dia pergi bunuh Musailamah Al-Kazzab. Dia bunuh tu pasal apa? Pasal dia nak cerita kepada Nabi Muhammad, dia nak habaq kepada Nabi Muhammad untuk nak menebus balik kesalahan dia yang bunuh pakcik Nabi SAW. Ni yang kata cerita Uhud ni. Allah Ta'ala pun menegur macam mana sahabat-sahabat Nabi. Dan Nabi pun, tuan-tuan, dia bagi pengajaran kat kita apa? Pengajaran macam mana sekalipun jangan kita bercerai-berai. Ikut pada arahan Nabi. Nabi tak suruh turun, jangan turun. Dan apa lagi pengajaran dapat dalam peperangan Uhud ni apa, tuan-tuan? Jangan duk pandang getah yang sedikit daripada ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Duk nampak sangat ni hasil rampasan ghanimah. Disebabkan benda tu lah habis kelang kabut, habis umat Islam ni. Walaupun cerita tu berlaku pada zaman Nabi, tetapi istifadah ataupun moral of story dia untuk kita ni apa, tuan-tuan sekalian? Yang kata orang Islam ni, jangan disebabkan harta benda dunia. Dan apa yang jadi itulah yang duk jadi dalam masyarakat kita lah ni. Apa dia, tuan-tuan sekalian? Tidak bersatu hati kita lah ni. Dengan arahan yang sama, mai daripada Quran, mai daripada hadis Nabi. Kita semua adik-beradik, semua kawan-kawan, semua satu agama. Tapi pasal apa kita tak boleh bersatu? Itu ambil pengajaran daripada Uhud tu. Ada orang yang dengar, ada orang yang tak dengar. Yang kedua yang duk jadi dalam masyarakat apa kita, tuan-tuan sekalian? Yang kata kita ni semua pakat duk nak isi perut masing-masing. Duk nampak peta benda ni, kalau kita tapi terpa lagi orang lain duk terpa. Yang tu ya. Tuan-tuan tengok bab kenuri sudahlah. Kita piawai kenuri ni. Yang kata ketua ataupun tuan rumah ni pukul 12 dia kata nak makan. Kan kita dah piawai duk sembang kat tepi lah apa semua sambil duk tunggu. Kita main awai dah hari ni kata ni. Kan dia kata okey boleh dah. Tuan rumah kata boleh dah, terlapak pi, tuan-tuan sekalian. Sopang ayam baru keluar daripada reban, daripada ni keluar pi. Kelang kabut pi ambil apa semua. Oh, dia ambil sopangan benda tu, kalau dia tak ambil lagi habis. Nampaklah dia jadi macam tu. Allahu Akbar. Yang ni yang kata disebabkan harta dunia sikit menyebabkan kita tak bersatu hati. Baik. Dan seterusnya dia akan main pula kisah pecah perang. Dia akan main cerita lagi tentang Uhud tu dengan lebih detail lagi. Apa jadi dalam peperangan Uhud tu? Kan? Dia kata, dan turun tak kala pecah belah mereka itu pada perang Uhud, sebab berhadap mereka itu kepada rampasan kerana mengingatkan dengan nikmat Allah. Nampak dah? Dia kata yang duk jadi kelang kabut ni pasal apa? Pasal harta benda dunia. Inilah yang jadi dalam masyarakat kita. Tuan-tuan, baik kita berhenti dekat tu. Tuan-tuan tanda belakang tu tadi ni. Sebelum kita akan masuk kisah pecah perang, kan, macam mana boleh pecah belah yang kata umat Islam dalam peperangan ni, kan. Jadi kita ambil lah satu pengajaran daripada Uhud ni apa, dengar arahan bagi cantik, kan, jangan berpecah belah. Kita satu agama, satu akidah, kan. Nabi ke mana, tuan-tuan? Kita nak berdoa sama-sama kita, yang tu aja. Tidak deh, hak doa-doa ni kita lah juga. Bila tuan-tuan baca dalam semayang, Allahumma salli assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin, makna dia apa? Selamat ke atas kami dan selamat ke atas orang-orang lain yang saleh. Maknanya orang lain pun dapat, orang lain baca doa kita pun dapat. Yang tu aja.
Takkanlah kita ni nak bergaduh sama-sama kita bila dalam doa pun kita duduk sepakat. Boleh nak? Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Kita berhenti dekat tu. Saya minta maaf lajak sikit pasal saya tengok jam tak ada belakang tu, lalu ni ada jam. Kan? Yang ni mungkin ada ni strategi Uhud ke apa kah? Kan? Raja dah pibuh tang tu nak bagi kita teliang banyak kali pula, lebih buh Arab pula tu. Kita pun Arab dah pusing pikul lain. Kan? Kan baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.